Setiausaha Pete Hegseth berkata hari ini bahawa dalam beberapa hari akan datang akan ada satu keputusan atau ia akan menjadi penentu dalam perang menentang Iran. Adakah Amerika Syarikat akan menceroboh Iran? Itulah soalan yang semua orang sedang tanya. Dan hari ini, saya akan berikan anda jawapan yang kebanyakan saluran lain tidak dapat berikan. Kerana kebenarannya sebenarnya lebih rumit, lebih berbahaya dan lebih mempesonakan daripada mana-mana tajuk utama yang anda pernah baca sebelum ini. Sementara anda menonton video ini, pasukan marinir ke-31 sudah pun menghampiri Teluk Parsi. Satu kumpulan tempur terdiri daripada kapal-kapal perang dan ribuan askar. Division ke-82 Lintas Udara, pasukan terpantas di dunia, sedang berangkat sekarang. Dan pasukan Marine ke-11 akan menyusul. Secara keseluruhan, lebih daripada 7,000 askar elit bergerak ke titik yang sama. Sasaran sudah dikenal pasti. Arahan sudah di tangan. Dan ada tarikh akhir, 6 April 2026. Apabila tarikh akhir itu tiba, semuanya akan berubah. Jadi kenapa Amerika Syarikat masih belum menarik picu? Untuk memahami apa yang sedang berlaku, anda perlu mengenali 3 pasukan ini. Bukan sahaja apa sebenarnya ketiga-tiga pasukan itu, tetapi apa maksudnya apabila ketiga-tiganya muncul bersama di tempat yang sama pada masa yang sama. Division ke-82 Lintas Udara adalah, tanpa berlebihan, unit kesiapsiagaan terpantas dalam tentera Amerika. Apabila krisis meletus di mana-mana bahagian dunia, merekalah yang akan bergerak dahulu. Para penerjun payung, mereka dilatih untuk mendarat di wilayah musuh tanpa amaran, tanpa pangkalan sokongan dalam masa kurang daripada 18 jam. Mereka telah melakukannya semasa Perang Dunia Kedua di Iraq, di Afghanistan, di Panama. Seluruh division mempunyai hampir 20,000 askar, tetapi apa yang dipanggil pasukan tindak balas segera boleh bergerak dalam beberapa jam apabila arahan diterima. Dan pada bulan Mac 2026, arahan itu pun tiba. Tetapi Division ke-82 tidak pergi bersendirian. Ia akan diperkuatkan oleh 2 pasukan marin. Kumpulan yang sangat terlatih yang pakar dalam menyerbu sasaran melalui laut dan udara. Yang pertama berlepas dari Jepun pada 13 Mac, merentasi separuh lautan dan kini sedang menghampiri kawasan tersebut. Dia bergerak dengan menaiki sebuah kapal perang Amerika yang sangat besar sehingga mampu berfungsi sebagai kapal induk pesawat. Yang kedua berlepas dari California beberapa hari kemudian menaiki sebuah lagi kapal yang sama hebatnya. Ia sedang dalam perjalanan. Bersama-sama, kedua-dua pasukan ini mempunyai lebih daripada 4,500 askar. Dengan helikopter, kenderaan yang boleh bergerak di darat dan air, artileri dan aset udara. Hampir 7,000 askar elit bergerak ke titik yang sama. Dan di sini ada satu perkara yang sangat penting yang anda perlu tahu. Lihat, adalah sangat jarang Amerika Syarikat menghantar 2 kumpulan sebesar ini pada masa yang sama ke rantau yang sama. Bekas Timbalan Setiausaha Pertahanan Amerika, Mick Mulroy, telah menyatakan secara terbuka bahawa ini menunjukkan sesuatu yang lebih besar sedang berlaku. Dan bahawa seseorang sedang merancang untuk melakukan sesuatu dengan unit-unit ini dan memerlukan kedua-duanya. Tetapi kemudian timbul persoalan. Melakukan apa sebenarnya? Dan disinilah perkara menjadi benar-benar menarik. Kerana perhatian Amerika, Iran, China dan Rusia semuanya tertumpu pada tempat yang sama. Sebuah pulau kecil yang hampir tidak dikenali oleh dunia mungkin menjadi kunci untuk menamatkan konflik ini atau untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Namanya ialah Khark. Sebuah pulau karang dengan keluasan hanya 22 km persegi, lebih kecil daripada banyak kawasan kejiranan di bandar-bandar besar kita. Penduduknya kurang daripada 20,000 orang. Tiada pantai pelancongan. Ia adalah tempat di mana sejarah purba dan minyak bernilai berbilion wujud berdampingan.
Dan pada masa ini, ia mungkin merupakan sebidang tanah yang paling strategik di planet ini. Sebabnya mudah. 90% daripada semua minyak yang diekspor oleh Iran melalui kawasan ini. Setiap hari, pulau ini mengendalikan lebih daripada 115 juta dolar dalam bentuk minyak. 10 kapal tangki gergasi boleh dimuatkan serentak. Perairan dalam di sekeliling membolehkan gergasi-gergasi ini berlabuh, sesuatu yang kebanyakan pantai Iran tidak dapat tawarkan. Pada tahun 2024, ekspor minyak menyumbang 57% daripada semua hasil yang Iran peroleh daripada ekspor. 57% daripada sebuah pulau seluas 22 km persegi. Oleh itu, sesiapa yang mengawal KARG mengawal wang rejim Iran. Logik Amerika adalah mudah. Menawan pulau ini bermakna memotong lebih separuh pendapatan Iran. Tanpa wang itu, menurut pakar, rejim akan menghadapi masalah kewangan yang serius dalam masa beberapa bulan sahaja. Tetapi di sini ada fakta yang akan mengejutkan Anda. Dan kebanyakan saluran tidak menceritakannya. Dengan harga minyak melebihi $120 setong disebabkan oleh perang itu sendiri, Iran kini memperoleh lebih banyak wang berbanding sebelum konflik bermula. Pendapatan harian minyak telah meningkat daripada 115 juta kepada kira-kira 139 juta dolar. Rejim itu telah mencetuskan krisis tenaga global dan mereka sedang meraih keuntungan daripadanya. Ini sebahagiannya menerangkan mengapa Iran tidak tergesa-gesa untuk berunding. Iran tahu tentang perkara ini dan mereka sedang bertindak. Dalam beberapa hari kebelakangan ini, imej yang diperoleh oleh perisikan Amerika menunjukkan bahawa Iran sedang memperkukuhkan KARG dengan kadar yang sangat pantas. Periuk api yang meletup apabila bersentuhan dengan askar atau kenderaan sedang ditanam di pantai-pantai. Tepat di mana pendaratan Amerika perlu berlaku, sistem pertahanan udara telah diposisikan semula. Lebih ramai askar telah tiba di pulau itu. Jurucakap Parlimen Iran terus terang. Kami sedang memantau dengan teliti semua pergerakan Amerika di rantau ini. Jangan uji keazaman kami untuk mempertahankan wilayah kami. Tetapi ada satu masalah besar untuk Iran dalam pertahanan ini. Pada 13 Mac, Amerika Syarikat telah memusnahkan hampir keseluruhan struktur ketenteraan asal di pulau itu. Depo peluru berpandu, depo periuk api, sistem pertahanan udara, hangar helikopter, menara kawalan lapangan terbang. Apa yang sedang dibina oleh Iran sekarang sekadar improvisasi, dibuat dengan tergesa-gesa menggunakan apa yang tinggal selepas serangan itu. Dan ada satu risiko yang kemungkinan besar Iran tidak akan ambil, tetapi ia tetap menjadi pilihan. Membakar sendiri kemudahan minyak mereka sebelum ketibaan pihak Amerika. Memusnahkan apa yang musuh ingin taklukkan. Tepat seperti apa yang Saddam Hussein lakukan terhadap ladang minyak Kuwait pada tahun 1991. Tetapi ini juga akan memusnahkan sumber utama wang rejim itu sendiri selama bertahun-tahun. Ia adalah pilihan yang sangat ekstrim. Mungkin, tetapi dengan harga yang terlalu tinggi untuk dibayar. Iran mempunyai beberapa minggu untuk membuat keputusan. Buka slot itu dan berunding. Atau hadapi tahap seterusnya. Iran memilih untuk menunggu. Dan sekarang, tahap seterusnya sedang datang secara literal merentasi lautan. Jadi, apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Amerika Syarikat? Dengan semua kekuatan ini, lihat. Terdapat 4 senario konkret yang sedang dibincangkan secara terbuka oleh pakar ketenteraan dan bekas komander. Dan setiap satunya mempunyai akibat yang sangat berbeza. Senario pertama adalah yang paling banyak diperkatakan, menawan KARG. Dan dalam senario itu, operasi tersebut akan berlangsung dengan agak pantas. Bekas komander pasukan Amerika di Timur Tengah, General Joseph Votel, telah menyatakan secara terbuka bahawa hanya antara 800 hingga 1,000 askar diperlukan untuk menawan pulau itu. Bayangkan suasananya, penerjun payung terjun pada waktu subuh di kawasan paling tinggi di KARG. Sementara helikopter menurunkan marin di pantai-pantai. Askar-askar Iran yang terselamat daripada serangan sebelum ini dengan pertahanan yang dibuat secara tergesa-gesa dan tanpa komunikasi dengan tanah besar tidak akan mampu bertahan lama. Tetapi masalah sebenar bukanlah untuk menawan KARG, tetapi untuk kekal di sana.
Pulau itu terletak hanya 25 km dari pantai Iran. Pangkalan Amerika yang paling hampir terletak lebih daripada 200 km jauhnya. Ini bermakna mana-mana pasukan yang menduduki Khark akan sentiasa berada di bawah ancaman drone, peluru berpandu dan bot serangan yang datang dari pantai Iran. Sangat berkemungkinan bahawa orang Iran akan melancarkan serangan besar-besaran menggunakan drone, bot yang dipenuhi bahan letupan dan peluru berpandu terhadap mana-mana pasukan yang cuba mengawal pulau itu. Dan setiap misi untuk membawa makanan, peluru dan bala bantuan perlu menempuh lebih daripada 200 km dan akan menjadi sasaran yang berpotensi. Menawannya agak mudah. Mempertahankannya ialah saat peperangan sebenar bermula. Senario kedua, mengabaikan Khark sepenuhnya dan terus menuju ke inti masalah Selat Hormuz. Ideanya adalah untuk memusnahkan titik-titik di mana Iran mengawal selat itu. Sepanjang hampir 170 km pantai Iran yang terletak di sebelah selat itu, terdapat pangkalan tersembunyi, pelancar peluru berpandu yang boleh bergerak dan pelabuhan kecil yang digunakan oleh Iran untuk melancarkan drone, peluru berpandu dan bot serangan. Marin boleh mendarat di titik-titik ini. Pasukan payung terjun boleh dihantar ke kedudukan strategik. Matlamatnya bukan untuk menduduki wilayah, tetapi untuk memusnahkan keupayaan Iran untuk terus menghalang laluan kapal. Dan di sini ada satu perkara yang sangat sedikit orang tahu dan sukar untuk dipercayai. Pada September 2025, Amerika Syarikat telah menamatkan perkhidmatan 4 kapal pemburu periuk api terakhir mereka yang dikhaskan untuk Teluk Parsi. 5 bulan kemudian, Iran mula menanam periuk api di Selat Hormuz. Amerika Syarikat telah menarik balik alat yang kini paling mereka perlukan sebelum mereka benar-benar memerlukannya. Ini tidak bermakna bahawa orang Amerika tidak mempunyai jawapan, tetapi ia menerangkan mengapa membuka semula selat itu jauh lebih rumit daripada sekadar menghantar kapal perang. Dan di sini juga terdapat sebuah pulau yang jarang disebut oleh orang ramai, ia dipanggil Qashm. Qashm ialah pulau terbesar di Teluk Parsi. Ia juga merupakan destinasi pelancongan, tetapi di bawah semua itu terkubur sehingga 500 meter dalam batu. Menurut kenyataan daripada rejim Iran sendiri, terdapat apa yang dipanggil oleh tentera sebagai bandar peluru berpandu, iaitu rangkaian terowong yang sangat besar dengan landasan di dalamnya, di mana Iran menyimpan dan melancarkan peluru berpandu yang menjadikan selat itu mustahil untuk dilalui oleh kapal-kapal dagang. Menguasai Qashm bermakna memusnahkan keupayaan itu dari akar umbinya, tetapi ini juga bermakna bertempur di dalam kawasan yang orang Iran kenal luar dalam secara harfiah. Senario ketiga lebih senyap tetapi tidak kurang berbahaya. Kumpulan kecil askar pakar bertindak di dalam Iran. Misi khusus untuk memusnahkan sistem radar, menangkap atau menghapus komander tentera dan melemahkan lagi keupayaan rejim untuk menyelaras serangan mereka. Seorang bekas pegawai Israel berkata secara terbuka bahawa pendekatan ini adalah sangat boleh dilaksanakan. Masuk, menangkap sasaran tertentu, memusnahkan radar Iran, keluar. Itulah pilihan yang paling kurang menarik perhatian umum. Tapi pernahkah anda terfikir bahawa senario ini mungkin sebenarnya sudah pun berlaku sekarang, jauh dari perhatian kamera? Dan kemudian ada senario keempat, yang paling bercita-cita tinggi, paling berisiko, dan yang mempunyai akibat paling besar untuk seluruh dunia. Uranium. Iran mempunyai stok uranium diperkaya yang sangat banyak, bahan yang diperlukan untuk membina bom nuklear. Proses memperkaya uranium sehingga ke tahap yang diperlukan untuk membuat bom adalah panjang dan sukar. Dan Iran telah pun melengkapkan 99% daripada proses pengayaan itu. Hanya tinggal satu langkah terakhir sahaja untuk mendapatkan bahan dalam kuantiti yang mencukupi bagi menghasilkan senjata. Kemudahan utama terletak di Fordow yang tertanam di dalam sebuah gunung berhampiran Bandar Qom dan ia tidak musnah dalam serangan sebelum ini. Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata dalam satu mesyuarat di Kongres, menurut katanya, orang akan perlu pergi ke sana dan mengambil bahan itu.
Satu operasi untuk mengeluarkan atau memusnahkan uranium itu memerlukan antara 1.000 hingga 4.000 askar beroperasi di dalam Iran selama beberapa hari beratus-ratus kilometer dari sebarang sokongan. Ini adalah senario yang paling rumit daripada semuanya. Dan ia juga yang paling akan mengubah peraturan permainan di Timur Tengah. 4 senario. 4 cara berbeza bagaimana sejarah boleh berubah sepenuhnya. Dan sementara para pakar berdebat yang mana satu akan berlaku, satu lagi peperangan sedang berlaku. Senyap, penuh dengan percanggahan dan mungkin lebih menentukan daripada mana-mana operasi ketenteraan. Diplomasi. Trump kata rundingan sedang berjalan. Bahawa kedua-dua negara telah mencapai persetujuan dalam 15 perkara. Bahawa Iran sangat mahu memeterai satu perjanjian. Iran mengatakan bahawa mereka tidak sedang berunding. Bahawa Amerika Syarikat sedang bercakap sendirian. Bahawa tiada apa yang perlu dibincangkan. Tetapi satu sumber Iran memberitahu CNN bahawa memang ada hubungan antara kedua-dua negara dan Iran bersedia untuk mendengar cadangan. Jadi, siapa yang betul sebenarnya? Mungkin kedua-duanya betul kerana dalam kerajaan Iran sendiri, kumpulan-kumpulan yang berbeza mengatakan perkara yang berbeza. Kepimpinan mereka berpecah belah. Dan di tengah-tengah semua ini, ada seorang lelaki yang hampir tiada siapa pernah lihat sejak dia mengambil alih kuasa. Mojtaba Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang baharu yang sejak pelantikannya pada bulan Mac, hampir-hampir menghilang. Tiada kemunculan di khalayak ramai, hanya satu kenyataan bertulis yang dibacakan oleh seorang penyampai TV kerajaan. Terdapat laporan bahawa beliau telah cedera dalam serangan pada 28 Februari. Tiada siapa yang benar-benar pasti siapa yang sebenarnya membuat keputusan di pihak satu lagi. Dan di sinilah kita kembali kepada tarikh akhir yang kami sebutkan pada permulaan tadi, 6 April 2026. Trump telah memberikan satu ultimatum. Jika Selat Hormuz tidak dibuka semula selewat-lewatnya pada tarikh itu, Amerika Syarikat akan memusnahkan seluruh infrastruktur tenaga awam Iran. Loji jana kuasa, kilang penapisan minyak dan rangkaian pengedaran. Iran membalas bahawa jika itu berlaku, mereka akan memusnahkan secara kekal infrastruktur tenaga seluruh rantau ini. 2 ultimatum. Satu tempoh beberapa hari dan kira-kira 7,000 askar Amerika tiba. Jadi kita kembali kepada soalan yang kita mulakan tadi, adakah Amerika Syarikat akan menceroboh Iran? Jawapan yang jujur adalah mungkin tidak seperti yang kebanyakan orang bayangkan. Satu pencerobohan penuh dengan ratusan ribu askar mengambil alih bandar-bandar dan menggulingkan rejim dengan kekerasan. Senario itu tidak mungkin berlaku dengan kekuatan yang sedang datang. Apa yang sedang bergerak ke Teluk adalah sesuatu yang lebih kecil, lebih tepat, dan direka untuk tujuan tertentu serta terhad. Tetapi bagaimana pula dengan operasi ketenteraan di wilayah Iran? Pengambil alihan pulau-pulau strategik, pengekstrakan uranium, askar khusus beroperasi di dalam negara. Inilah sebenarnya senario yang sedang dirancang secara aktif. Tentera sedang dalam perjalanan. Arahan telah pun ditulis. Dan tahu tak apa yang paling menarik dalam cerita ini? Iran bertaruh bahawa Amerika Syarikat tidak akan datang. Iran bertaruh bahawa kos politik akan terlalu tinggi, bahawa rundingan akan membeli masa, bahawa dunia akan mendesak untuk penyelesaian diplomatik dan Amerika Syarikat sedang datang untuk, siapa tahu, membuktikan bahawa pertaruhan itu adalah satu kesilapan. Dan anda, apa pendapat anda? Dengan tarikh akhir 6 April semakin hampir, adakah Amerika Syarikat akan bertindak atau akan melanjutkan rundingan sekali lagi? Komen di bawah jika video ini membantu anda memahami dengan lebih baik apa yang sedang berlaku. Kongsi dengan seseorang yang juga mengikuti konflik ini. Dan jika anda masih belum melanggan saluran ini, inilah masanya. Masih banyak lagi yang akan datang. Jumpa lagi pada video seterusnya.